Jadi kita sambung untuk soalan C dan juga soalan D. Perbincangan untuk soalan C dan juga soalan D. Okey. Baik, soalan C. Semak Soalan C. Dia apa yang dia nak tadi? Yang pertama dia nak persamaan untuk paksi simetri. So kita tulislah paksi simetri. Okey, so dia berada paksi simetri dia berada pada garisan X kan? Okey, so X sama dengan berapa ni? Okey, sini mula daripada kosong. Kosong, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Jadi, negatif 4 bahagi dengan 2, kita dapat negatif 2. Maknanya negatif 2 kat sini ada kan? Negatif 2. So, buat garis putus-putus. Okey. Okey, maknanya X dia berada pada negatif 2. So, paksi simetrinya adalah pada X sama dengan negatif 2. Betul ke? Betul Betul cikgu. Okay, bagus. Siapa tu? Betul. Okay, bagus Saya. Semangat. Patutlah nama sama Itulah cikgu. So, titik maksimum ke titik minimum ni? Titik Maksimum. Maksimum. Okay, seterusnya. Siapa pula main gitar tu? Okay. Seterusnya, soalan D. Paksi apa tu? Simetri. Jadi, kat sini X dia sama dengan berapa ni? 4 kan? Okay, so sini 1, 2, 3, 4. Jadi, 0 sampai 4. So, 4 bahagi dengan 2 dapat 2. So, kat mana dia punya garisan? Tengah ni kan? Okay, so paksi simetri X sama dengan 2. Okay, betul tak? Betul cikgu, betul. Betul. Okay, bagus. Ya, semangat. Okay, so kat sini apa ni? Titik maksimum ke minimum? Minimum. Alright. Minimum. Okay, bagus. Betul Okay, so semua betul lah tu. Jadi cikgu harap kamu faham lah setakat yang sampai sini. Okay, kita nak pergi ke depan sikit lagi Kita nak lihat depan sikit lagi. Okay, yang ini ni tak ada apa sangat ni sebenarnya Ni lebih kepada pengetahuan sahaja. Ya, kalau kita faham ini pun tak ada masalah. Tu dia kata nilai A menentukan bentuk graf. Okay, so kalau katalah A kita kamu tengok pada muka surat 11 ni, kamu nampak kan, ni A1, ni A2. Kalau nilai A kita tu makin lama makin besar, maknanya kita punya graf pun makin lama makin lebar. Makin kecil kita punya graf, dia akan jadi makin halus. Bila dia makin besar, dia akan jadi makin lama makin besar. Okay, itu bergantung pada nilai A. Okay, kalau dia negatif, dia akan dapat bentuk masam. Kalau dia positif, dia akan dapat bentuk senyum. Lepas tu kalau nilai A tu contohnya negatif 1. Okay, negatif 1 mungkin bentuk graf dia macam ni. Okay, kalau negatif 3, okay, dia jadi besar sikit. Jadi gitu. Tu je sebenarnya. Tak ada apa sangat. Okay, kita pergi kepada yang berikutnya. Okay, ni kedudukan paksi simetri. Okay, kedudukan paksi simetri ni ditentukan pada nilai B. Kalau nilai B tu adalah lebih besar daripada kosong, so dia akan berada di sebelah kiri. Kalau B tu lebih kecil daripada kosong, dia akan berada di sebelah kanan. Kalau B sama dengan kosong, so dia akan berada di tengah-tengah. Okay. Sama juga kalau graf ni, kalau B lebih besar daripada kosong, dia akan terbalik. Kedudukan dia akan sebelah kanan. Okay. Kalau A lebih kecil daripada kosong sebab itu bentuk dia masam kan. Okay. So dia akan terbalik berbeza dengan yang atas. Tapi kalau dia sama dengan kosong, so dia tetap berada di tengah. Ini untuk paksi simetri. Kamu dah tahu cara cari paksi simetri tadi. So saya ingat tak ada masalah sangat untuk yang ini. Okay. Seterusnya kita nak pergi kepada yang berikutnya. Okay, ni. Nilai C menentukan kedudukan pintasan Y. Okay. Kita punya
ungkapan kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So, C ini adalah merujuk kepada pintasan Y. So, apa itu pintasan Y? Pintasan Y itu adalah, bila kita bina suatu graf, kita akan ada paksi. Paksi kat atas ini adalah Fx ataupun Y. Dan kat tepi ni pula adalah paksi X. So suatu graf, contohnya graf ni, graf kita macam ni kan. Contoh macam ni. So, yang berada di sini, ini garisan yang menyilang pada paksi Y ni, kita namakan dia sebagai pintasan Y. So itu yang dinamakan sebagai pintasan Y. So maknanya nilai C ini adalah nilai yang kita boleh cari daripada persamaan dan kita boleh cari daripada kita punya graf. So kita tengok kepada kita punya contoh yang pertama. Contoh yang pertama dia kata kat sini fungsi kuadratik Fx. Fungsi kuadratik Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 3x tambah C. So, melalui titik A seperti di bawah, hitung nilai C bagi setiap kes yang berikut. Apabila kita ada koordinat. Apabila kita ada koordinat 0, 4. So, 0 ini merujuk kepada nilai Y ataupun nilai bagi Fx. Dan 4 yang di belakang ini adalah silap terbalik. Yang di depan itu merujuk kepada nilai X dan yang di belakang itu merujuk kepada nilai Y ataupun nilai Fx. So, daripada A ni, kita cuba lihat daripada persamaan yang diberi. So Fx adalah sama dengan sini 4 kan? So, kita gantikan. 4 sama dengan. Nilai X adalah sama dengan 0. So, masukkan dalam kurungan 0 kuasa 2 tolak 3 dalam kurungan 0 tambah C. So sini kita ada 4 sama dengan 0 kuasa 2 sama dengan 0 tolak 3 darab 0 sama dengan 0 tambah C. So 0 tolak 0 tambah C, so kita akan dapat C adalah sama dengan C adalah sama dengan 4. So dalam kes kita ini, yang pertama C adalah sama dengan 4. Kita tengok contoh satu lagi untuk kita lebih mudah faham. Boleh faham tak agak-agak? Saya bagi satu lagi. Contoh yang dia bagi kat sini sama juga. Kita ada Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 3X tambah C. Kemudian dia kata melalui titik A sama dengan negatif 1, 3. So A berada pada negatif 1, 3. So sama seperti tadi, yang di depan adalah X. Yang di belakang adalah nilai Y ataupun nilai Fx. So gantikan. Ambil ni gantikan. Jadi kita akan dapat Fx sama dengan 3. So masukkan 3 sama dengan X. X sama dengan sini negatif 1. So letak dalam kurungan negatif 1 kuasa 2 tolak 3. Letak dalam kurungan negatif 1 tambah C. So sini 3 kekalkan 3 sama dengan negatif 1 kuasa 2 tekan kalkulator kita dapat kuasa sama dengan 1. So negatif. 3 darab negatif. Negatif jadi positif. Jadi positif. 3 darab 1 sama dengan 3 tambah C. 1 tambah 3 dapat 4. So 3 sama dengan 4 tambah C. Nak cari nilai C, so kita tulis mula. So 4 tambah C sama dengan 3. Sama sahaja. Cuma 3 kat sini cikgu tulis di belakang. Sama je. Dia tidak ada masalah, kita boleh buat penulisan tu kan. So 4 tambah C sama dengan 3. Yang kita nak adalah nilai C. So maksudnya kat sini, 4 kat sini kita boleh tolak dia pergi ke belakang. So ni kita boleh tolak pergi ke belakang. Maka kita akan dapat 3 tolak
4. Sebab apa jadi tolak? Sebab kat sini positif. So bila tolak ke belakang akan jadi negatif. So 3 tolak 4 dapat negatif 1. So selesai. Maka C kita dapat sama dengan negatif 1. Okey. Boleh faham ke tu? Untuk yang boleh Okey. So kita pergi kepada yang berikutnya. Ni praktis kendiri 1.1 C. Benda ni memang macam ni. Dia kena banyak buat baru kita akan lagi mudah faham. So tengok saya bagi contoh untuk yang nombor 1. Nombor 1 A. Saya bagi contoh untuk yang ini. Dia bagi pada kita Fx sama dengan X kuasa 2 tambah 7X tambah C. Dan dikata melalui suatu titik iaitu 0,5. Maksud dia melalui suatu titik ni adalah macam ni. Macam ni kan. So dia melalui maksudnya katalah 0,5. Katalah dia ada kat sini. 0,5. Macam ni. 0,5. Ni. Ini maksudnya dia melalui. Katalah titik tu berada di sini. Kedudukan titik tu berada di sini. So, garisan kita ni, garisan graf kita ni, dia melalui titik tu. Itu maksud dia melalui. So daripada situ kita tahu bahawa yang di depan ini adalah X. Yang di belakang ini adalah merujuk pada X ataupun Y. So gantikan. Gantikan Fx adalah sama dengan 5. So X dia adalah sama dengan 0. So letak dalam kurungan 0 kuasa 2 tambah 7 in bracket 0 tambah C. So 0 kuasa 2 sama dengan 0 tambah 7 darab 0 sama dengan 0 tambah C. So 5. 0 tambah 0 tambah C. So C adalah sama dengan 5. So kat sini maknanya C kita adalah sama dengan 5. Baik. Cikgu nak bagi tugasan sikit. Boleh kan? Nombor 1 soalan A, soalan B, soalan C. Kemudian soalan 3. Soalan 3. Soalan 1 B, C dan juga soalan 3. Alright. Itu latihan kerja rumah. Nanti kerja rumah. Soalan 1 B, C dan juga soalan 3. Yang ini nanti cikgu nak kamu hantar. Nanti cikgu akan bagi tahulah cara untuk menghantar dan sebagainya. Cikgu akan maklumkan dalam grup. Kemudian seperkara lagi, pastikan kamu menulis kehadiran. Ada kan cikgu kelas kamu bagi link untuk kehadiran tu kan? Pastikan kamu isi kehadiran tersebut sebab nanti dia akan direkodkan. So kalau kamu tak tulis, rugilah kamu dah ada kelas tapi tiba-tiba kamu tak rekod. So ada soalan. Kita berhenti kat sini Ada soalan sebelum kita teruskan. Ada apa-apa soalan? Senyap ni. Maksudnya tak ada lah kan? So, kalau tak ada apa-apa soalan, kita akan berhenti di sini. Sebelum tu, boleh tak buka kamera masing-masing?